Bertemu semula dalam segmen Pantau Agenda Reformasi. Jika sebentar tadi kita bersama dengan Wakil Esrawani di Terengganu membawakan berkenaan dengan perkembangan banjir di negeri itu, kita juga dalam segmen Pantau Agenda Reformasi ini kita nak berbincang berkenaan dengan cadangan ataupun apa yang langkah yang boleh diambil dalam berdepan dengan bencana banjir yang berlaku saban tahun. Tapi sebelum kita nak bincangkan perkara itu bersama dengan tetamu kita pada petang ini adalah paparan berita yang dapat kami kongsikan kepada anda pada petang ini, mana kerajaan negeri Pahang mengambil tindakan proaktif dalam membantu mangsa-mangsa terjejas banjir dengan membina pusat pemindahan tetap PPT di lokasi-lokasi berisiko. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, pembinaan 5 PPT itu melibatkan daerah Maran, Kuantan, Pekan, Temerloh dan Lipis dengan kos keseluruhan sebanyak 30.65 juta ringgit. Tujuan dia ialah supaya kita cuba, kerajaan negeri cuba memberi keselesaan kepada mangsa-mangsa banjir supaya bila mereka berpindah di sini, mereka tidaklah merasa begitu tertekan, contohnya, kerana di sini tempat yang selesa, ada ruang yang kita kira okey, tanah yang mencukupi dan ianya jauh lebih baik daripada sebelum inilah. Kalau sebelum ini, maknanya di Maran ini, mereka terpaksa duduk di masjid ataupun di sekolah-sekolah berimpit-impit dan sebagainya. Tetapi dengan adanya pusat pemindahan tetap ni, keadaannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Beliau ditemui pemberita pada Majlis Perasmian Pusat Pemindahan Tetap PPT pertama di Malaysia bertempat di Kampung Duit Maran. Ketika ini PPT Kampung Duit telah siap sedia untuk beroperasi manakala 4 buah PPT lagi masih dalam proses pembinaan yang dijangka siap dalam 2 tahun lagi. PPT Kampung Duit Maran ini dilengkapi kemudahan seperti ruang memasak, lapan bilik air, stor dan mampu menampung 24 keluarga dalam persekitaran yang kondusif. Baik, selain kita bercakap berkenaan dengan fasiliti yang memudahkan orang ramai ketika berdepan dengan bencana banjir ketika ini dalam memudahkan mereka dalam memastikan mereka selamat ketika risiko banjir ketika ini berlaku dan terbuka luas buat orang luar di sana yang melibatkan negeri-negeri yang terlibat. Kita juga nak menyentuh berkenaan dengan satu perkara yang mana nasihat daripada Ketua Polis Terengganu Datuk Mazli Mazlan yang mana beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak menularkan semula gambar serta video lama kejadian banjir atau bencana di Terengganu sehingga menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Kata beliau, pihak yang mendapati perbuatan seperti itu sering berlaku ketika musim banjir. Apa kata kita dengarkan? Jelasnya, ia boleh mencetuskan situasi panik dalam kalangan masyarakat terutamanya kepada anggota keluarga yang berada jauh dari kampung halaman. Justru itu pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang dikesan melakukan tindakan itu dan tindakan tegas akan dikenakan. Kepada mereka yang memviralkan semula insiden-insiden banjir ataupun apa sahaja kejadian bencana yang lama, kita akan mengambil tindakan tegas kepada mereka ini. Kita akan mengambil tindakan tegas kepada mereka dan kita mohon kepada orang ramai untuk memaklumkan kepada pihak polis jika terdapat viral sedemikian. Beliau berkata tindakan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 akan diambil kepada mereka yang dikesan melakukan perbuatan itu. Terdahulu satu gambar kejadian jalan runtuh tular di media sosial sejak Isnin sekaligus mencetuskan kerisauan dan tanda tanya orang ramai. Penyebaran gambar terbabit susulan banjir mula melanda Terengganu selepas beberapa kawasan di negeri itu mula dilanda banjir. Mazli turut mengingatkan orang ramai agar tidak mudah terpengaruh dengan gambar serta maklumat yang diviralkan berhubung kejadian banjir yang mula melanda di Terengganu. Itu dia salah satu perkara yang juga kita nak sentuh bersama dengan Pengarah Pusat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di PPC UTM, Dr. Kamaro Azahari Razak. Terima kasih Dr. kerana menyertai kita pada jam ini dan sudi untuk memberikan komen dan juga ulasan. Mungkin ada cadangan yang bernas dapat dikongsikan oleh Dr. Kamaro nanti untuk pihak berkuasa ambil ketika berdepan dengan bencana banjir ketika ini. Begitu juga orang ramai. Tapi kita nak tanya dengan doktor berkenaan dengan satu isu yang disentuh ketika banjir ketika ini yang mana ada pihak yang tidak bertanggungjawab memviralkan, menularkan suatu kejadian yang tak berlaku pada ketika ini. Perkara itu telah pun berlaku dalam beberapa tahun lepas tapi diviralkan ketika ini. Perkara itu sebenarnya menimbulkan kegusaran orang ramai sehingga membuatkan
pihak agensi keselamatan ketika ini terganggu fokus mereka dalam usaha untuk memindahkan mangsa. Mungkin kita boleh dapatkan komen doktor. Baik, terima kasih Niki, terima kasih pihak Esrawani atas jemputan. Ini suatu yang amat mendukacitakan dalam situasi di mana pihak kerajaan berhempas pulas menjalankan tugas. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab membuat penularan fakta-fakta ataupun data-data yang tidak benar, gambar-gambar lama. Ini suatu yang kita begitu amat susah hati dalam erti kata kita memahami dalam situasi bencana, dalam keadaan banjir ini, isu-isu penularan maklumat-maklumat tidak benar ni ada berlaku di kalangan kita. Tetapi kita melihat bahawa setiap satu maklumat yang ditularkan harus disemak, harus disaring. Ini menimbulkan beban tugas kepada agensi-agensi kerajaan untuk memastikan bahawa ada maklumat baru yang perlu disampaikan, termasuklah ke lapangan dan membuat semakan penilaian lapangan untuk memastikan bahawa kejadian tersebut tidak benar. Ini sedikit sebanyak menyukarkan pelbagai pihak, terutama mereka yang bertukus lumus memastikan keselamatan mangsa-mangsa banjir dan juga keselamatan mereka yang berada di kawasan-kawasan berisiko. Jadi mungkin Niki di sini suruhan saya untuk memastikan bahawa mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab ni harus memahami keadaan situasi setempat. Dan sebarang bentuk viral ini boleh menimbulkan panik, terutama mereka yang mungkin mempunyai ibu ataupun ayah di kampung yang semestinya warga emas, mungkin akan merisaukan mereka yang tinggal di bandar, berjauhan daripada keluarga, dan sedikit sebanyak isu panik ini akan menyukarkan lagi apabila banyak panggilan-panggilan yang tidak benar ataupun maklumat-maklumat yang disebarkan dalam sosial media tidak menunjukkan keadaan apa yang berlaku sebenar di lapangan. Dan semestinya kita amat berharap mereka-mereka masyarakat di luar yang begitu amat ingin membantu dalam erti kata memastikan maklumat-maklumat baru ataupun kejadian-kejadian tanah runtuh, kejadian-kejadian kawasan-kawasan yang mungkin boleh dibuat pelaporan langsung daripada mereka yang terjejas. Ini kita amat galakkan perkongsian maklumat langsung daripada lapangan mereka-mereka yang mungkin berada di kawasan kejadian yang mungkin terlebih dahulu sampai ataupun terlibat secara langsung. Ini maklumat-maklumat yang amat penting kepada agensi-agensi yang mungkin tidak berada di lapangan. So perkongsian maklumat-maklumat ini sebenarnya harus disaring dan dipastikan kebenarannya, dan sedikit sebanyak akan membantu pihak agensi untuk membuat keputusan, membuatkan pilihan yang terbaik dalam memastikan keselamatan dan juga kesejahteraan, terutama membabitkan mangsa-mangsa banjir. Niki. Adakah doktor juga merasakan perlunya ditubuhkan satu kumpulan yang mengesahkan berkenaan dengan laporan-laporan yang diviralkan ini, terutama sekali, khusus sekali untuk bencana banjir ini? Adakah doktor merasakan itu satu idea yang cukup bernas untuk dilaksanakan ketika ini, mana ada satu kumpulan di setiap negeri itu yang mana apabila mereka menerima maklumat viral, mereka ada satu tim khusus yang dapat mengesahkan kerana mereka ini terdiri daripada golongan yang lebih tahu berkenaan dengan apa yang diviralkan di negeri mereka itu. Mungkin apa pandangan doktor berkenaan dengan hal itu? Adakah doktor setuju dan bagaimana sebenarnya? Terima kasih Niki. Cadangan yang baik, tetapi ia harus dilaksanakan secara berfasa bersasar dan memastikan penglibatan mereka yang arif dalam membuat penilaian tersebut. Dan semestinya dalam konteks di Malaysia kita ada agensi-agensi yang menguruskan bencana, dan dengan adanya Jawatankuasa Pengurusan Bencana peringkat daerah, kita boleh memainkan peranan. Cuma saya tertarik dengan ada beberapa inisiatif di lapangan. Berdasarkan pemantauan saya melihat inisiatif JPKK, MPKK, pihak-pihak pengurusan kampung yang menubuhkan
jawatan kuasa khusus di kalangan penduduk-penduduk yang semestinya arif dengan kawasan tersebut dan arif dengan lokasi-lokasi yang dilaporkan berlakunya sebarang bentuk kejadian tersebut, dan mereka lah yang seharusnya sewajarnya menjadi sebagai penyampai maklumat. Dan penyampaian ini, bahan ini disalurkan kepada platform yang benar, dan kita pun sedia maklum di peringkat daerah, di pengurusan kampung kita ada lokasi-lokasi ataupun platform-platform yang telah dikenal pasti untuk disalurkan maklumat ini lebih awal, termasuklah kepada PKOB daerah. Dan kita pun sedia maklum di kalangan jago-jago setempat ini, orang-orang kampung, pengurusan tertinggi di peringkat kampung, ada juga barisan-barisan NGO, mereka-mereka yang terlatih, mempunyai kapasiti untuk menyampaikan maklumat dengan lebih cepat dan pantas, supaya viral ini boleh dipatahkan dengan segera sebelum bahannya itu lebih meluas. Maklumat-maklumat yang tidak benar ini disebar secara meluas. Jadi tindakan pantas ini bukan hanya terletak di bahu kerajaan, tetapi juga di bahu pemimpin-pemimpin masyarakat, ketua-ketua komuniti, pihak-pihak yang mempunyai kapasiti dari segi logistik, aset, medium-medium komunikasi, dan pelaporan langsung daripada lapangan ini amat penting kepada agensi untuk mematahkan sebarang bentuk viral dan sedikit sebanyak membantu mereka dalam menyampaikan maklumat yang benar. Ini saya fikir, Niki, boleh disebar luaskan, diangkat beberapa inisiatif-inisiatif yang dimainkan di peringkat komuniti dalam memastikan bahawa kesejahteraan ataupun keselamatan penduduk ataupun mereka yang berada di kawasan rentan ini terpelihara. Apa yang doktor katakan tadi adalah seiring dengan topik kita pada petang ini, itu semua pihak harus bertanggungjawab dan memainkan peranan mereka dalam berdepan dengan bencana ini, kerana ia bukan saja terletak pada agensi-agensi kerajaan, malah pihak masyarakat juga, pihak komuniti itu juga perlu memainkan peranan mereka untuk mematahkan seperti isu memviralkan perkara yang tidak betul, yang tidak berlaku pada masa ataupun tahun ini, tapi benda itu adalah perkara berita palsu yang telah pun berlaku sebelum-sebelum ini, yang tapi diangkat semula ketika bencana ini kerana ada pihak yang cuba untuk mengambil kesempatan untuk menggusarkan masyarakat. Satu lagi perkara yang kita nak sentuh bersama doktor adalah berkenaan dengan satu isu yang mana ada penduduk dikatakan dalam musim banjir ini mendaftar dahulu di PPS, tetapi kemudian mereka pulang semula ke rumah, tidur di rumah, dan mungkin juga ada mengambil barang mereka di rumah dan kembali ke PPS. Kita lihat perkara ini sebenarnya membuka risiko keselamatan yang agak besar, kerana sekiranya air naik ketika mereka masih tidur, itu sama sekali menjejaskan keselamatan mereka, yang mana mereka boleh terkandas di rumah mereka ketika musim banjir ini. Apa yang doktor boleh katakan di sini, dan mungkin ada cara terbaik untuk pihak berkuasa menangani perkara ini dan juga pihak masyarakat itu sendiri, doktor? Baik, Niki, terima kasih. Dan saya percaya perkara ini berlaku di lapangan, dan semestinya ini juga adalah tugas yang bukan mudah di peringkat pengurusan mangsa-mangsa banjir, terutama melibatkan pusat pemindahan sementara yang semestinya kita memahami kekangan ataupun keadaan cabaran mereka-mereka yang tinggal ataupun berpindah ke kawasan yang telah ditetapkan, digazetkan oleh pihak kerajaan, yang semestinya pusat pemindahan sementara ini berbeza keperluannya, kehendaknya dari satu kawasan kepada kawasan yang lain. Dan kita juga memahami keadaan mangsa-mangsa banjir ini yang mungkin risau dengan keselamatan rumah-rumah mereka, barang-barang mereka di kampung, di rumah, dan juga mungkin ternakan-ternakan yang mungkin ada di kampung. Ini situasi biasa, Niki, dan mengikut beberapa amalan-amalan mereka yang berdaftar ini, berdasarkan kepada persetujuan bersama dengan agensi-agensi, mereka ada ruang untuk pulang kembali ke rumah ataupun ke kawasan mereka dalam tempoh yang singkat untuk memastikan keselamatan barang-barangan, aset-aset mereka. Dan mungkin dalam konteks ini sebahagian besar daripada mereka ini juga memahami tahap risiko setempat. Tetapi perkara ini tidak wajar diambil mudah dalam dikata
bencana banjir yang kita bakal hadapi ini mungkin di luar biasa. Kebiasaannya mungkin airnya kita boleh jangka parasnya begini, tetapi mungkin pada malam, pada saat kita berpindah tersebut berbeza. Ini suatu yang kita harus fahami. Kejadian-kejadian banjir ini kadang-kala berlaku di luar kawalan, di luar kawalan kita. Di sinilah peranannya untuk pihak berkuasa tempatan, mungkin mereka yang menguruskan dalam konteks ini Jabatan Kebajikan Masyarakat, pihak Angkatan Pertahanan Awam yang terlibat secara langsung dalam menguruskan mangsa-mangsa di pusat pemindahan sementara ini, wajar untuk menyampaikan beberapa nasihat-nasihat khusus, terutama mereka yang mungkin perlu harus pulang sementara ke halaman dan kembali ke PPS. Tidaklah keluar daripada PPS tanpa dimaklumkan kepada pihak berkuasa setempat. Dan pada masa yang sama, mereka ini kita harus fahami mempunyai kelangsungan kehidupan, mempunyai keperluan dan kehendak yang berbeza. Jadi di sinilah peranan untuk memastikan keselamatan dan juga kesejahteraan mangsa-mangsa banjir ini juga dipelihara. Doktor, ingin saya borak lebih panjang bersama dengan doktor, tapi saya kira itu sahaja masa yang kita ada pada jam ini. Semestinya kita akan panggil semula doktor untuk dapatkan ulasan doktor, terutama berkenaan dengan pencegahan ataupun kesiapsiagaan berdepan dengan bencana. Terima kasih kepada Dr. Kamarul Azhari Raza, itu Pengarah Pusat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di PPC UTM, yang mengulas dan memberi komen dan juga pandangan berkenaan dengan bencana banjir yang berlaku melibatkan 3 negeri ketika ini. Dan kami di Esrawani akan terus memantau keadaan banjir di 3 negeri ini. Saya kira itu sahaja masa kita ada pada jam ini. Sekian pantau agenda reformasi. Saya Nixon Nyambar. Kita jumpa lagi.